24 lah. Mungkin lah tu. Okay, Assalamualaikum, selamat datang kepada semua penonton dan followers Facebook page UKM Specialist Center. So hari ini seperti yang dijanjikan, kita akan bersama sekali lagi dalam sesi FB Live untuk mendengar perbincangan tentang topik-topik kesihatan yang kami bawakan bersama kami hari ini. Hari ini kami bawakan Profesor Dr. Rohaizat Muhammad, pakar pembekalan UKM Specialist Center dalam bidang pembedahan endokrin dan pembedahan payudara. Okay, so topik yang kita akan bawakan hari ini adalah berkenaan dengan penyakit thyroid bersempena dengan sambutan bulan kesedaran penyakit thyroid yang jatuh pada bulan Januari. Okay, so kami berterima kasih pada semua para pendengar yang menonton. Di skrin sekarang Prof. Rohaizat sudah bersedia. Ya. Selamat datang Prof. Terima kasih. Okey, untuk pendengar Prof, sekarang kita dah ada 49 orang pendengar. Ya. Okey, kami mohon bantuan daripada para pendengar, para penonton sekalian untuk share, like dan bagikan komen untuk sesi live sepanjang live hari ini. Hari ini kita akan adakan dua sesi, iaitu pertama sekali Prof. Rohaizat akan membuat satu presentasi menerangkan sedikit sebanyak tentang topik yang kita bincangkan hari ini dengan tajuk tanda-tanda dan rawatan penyakit thyroid. Kemudian kita akan raikan soalan-soalan daripada para pendengar, para penonton sekalian. So jangan segan-segan, anda dianjurkan untuk bertanya. Sila komen pada ruang komen yang disediakan pada FB Live kami, dan kami mohon daripada 49 orang yang sedang menonton sekarang untuk sebar luaskan lagi. Mungkin separuh daripada anda, daripada 49, mungkin dalam 20 orang untuk sharekan live kami hari ini. Moga-moga sesi live hari ini akan menjadi tersebar luas dan lebih ramai lagi yang datang untuk menonton perbincangan kita pada hari ini. Baik, saya tanpa melengah masa, saya rasa kita boleh teruskan ya Prof? Boleh. Okey, Prof pun dah ready. Okay. Lunch dah sudah lunch tadi ya Prof? Okey, terima kasih Rezeki ya. Saya buka emas ya. Saya berada dalam penjarakan ya, jangan musing, dan insyaAllah tak keluar melalui Facebook lah. Okey lah, saya rasa kita macam ni lah. Petang-petang ni biasanya agak mengantuk kan, penat. Kita lebih santai sikit lah ya. Sebenarnya saya bercadang untuk memberikan overview dahulu ya, berkenaan dengan penyakit thyroid ini, sebab penyakit thyroid ini sebenarnya besar dia dari skop penyakit itu sendiri, dan dari segi penyakit daripada seorang ke seorang tu pun berbeza, walaupun namanya sama tetapi antara pesakit berbeza dari segi rawatan, dari segi simptom dia semua tu memang agak berbeza. Cuma paling tidak pada hari ini kita cuba tengok, faham secara umum masalah yang berkait dengan thyroid ni, dan kalau ada soalan-soalan memang boleh di mentionkanlah di Facebook. Nanti saya akan cuba menjawab seberapa yang boleh, yang bersesuaian lah. Kadang-kadang soalan tu terlalu personal, saya tak boleh jawab secara umum lah ya. Yang tu mungkin kena PM, sama ada PM kat saya terus ke ataupun PM dekat UKM Specialist Center lah. Okey, mungkin dalam tu pun saya rasa ada pesakit-pesakit saya atau followers saya sendiri ataupun daripada kumpulan thyroid dan anda. Kalau kumpulan thyroid anda tu, welcome lah, selamat datang. Siapa yang tak pernah tengok muka saya buka emas lah hari ni ya, bagi kenal. Dah yang pernah berjumpa tu okey lah ya. Okey, jadi kita cuba tengok lah ya, kita cuba tengok macam mana penyakit ni. Okey, ini yang biasa istilah yang digunakan lah
Saya tengok dalam Facebook pun ramai yang bercakap pasal kupu-kupu. Kupu-kupu tu dah terbang ke tidak ke, ini kupu-kupunya. Sebenarnya dari segi bentuk dia tu tak adalah exactly sama macam kupu-kupu, tapi kalau nak bayangkan tu lebih kurang lah. Tapi kalau masalah ni dia panggil shield lah, perisai. Itu yang dapat nama thyroid daripada Latin word. Thyroid ni adalah Latin word untuk shield. Jadi itu asal usul dia lah. Okey, bila kita tengok thyroid ni, bengkak dia tu adalah di hadapan leher ataupun kerongkong. Ada orang panggil kerongkong, ada orang panggil leher, bergantunglah. Jadi dia tak berkait, cuma kalau dia membesar, dia boleh berkait dengan masalah-masalah pernafasan. Sebab dia akan menyebabkan saluran kerongkong tu sempit. Okey, jadi kita ada dua perkara kat sini. Satu ialah thyroid yang boleh membengkak. Yang kedua ialah masalah dari segi fungsi. Thyroid ni menghasilkan hormon yang diperlukan untuk kita punya aktiviti. Kalau secara mudahnya kita kata tenaga lah. Kalau metabolism kita, kalau dari segi perubatan lah. Jadi di sini kita mungkin mempunyai masalah dengan bengkak thyroid tapi fungsi itu normal, ataupun masalah dengan fungsi thyroid itu normal, ataupun thyroid itu bengkak, fungsi pun tak normal. Jadi itu saya kata tadi, antara seorang pesakit kepada pesakit lain itu terdapat banyak perbezaan. Cuma saya boleh ceritakan secara umum sajalah pada hari ini. Okey. Sekarang kita terus pergi kepada bengkak dahulu. Bengkak orang panggil goiter, ataupun istilah Melayunya ada yang panggil beguk. Beguk ni sebenarnya terlalu umum. Beguk ni tak semestinya bengkak thyroid. Apa-apa bengkak di leher itu pun dia panggil beguk juga. Jadi kalau tengok orang pasang kapur ke apa semua, tengok kes lah. Tak semua kes beguk tu baik dengan pasang kapur dengan nila. Kalau silap tempat tak jadilah dia. Okey, kebanyakannya berfungsi secara normal. Ni masalah dia. Saya biasa duduk tengok dari segi Facebook ke, pertanyaan ke, dia kata saya ada bengkak tapi buat blood test normal. Betul lah tu. Itu fungsinya normal, bukan thyroidnya normal. Thyroid tu bengkak tetapi fungsinya normal. Jadi tes darah tidak akan menceritakan masalah dengan bengkak. Tes darah tu untuk menceritakan berkenaan dengan fungsi. Macam saya kata tadi, fungsi dia boleh jadi normal, boleh jadi hyper iaitu lebih tinggi, ataupun hypo, tak cukup hormon. So dua benda yang berbeza yang boleh ada bersama-sama. Okey, kalau kita tengok penyakit goiter ataupun thyroid ni, benda ni suatu yang common. Bukanlah unik kepada orang tertentu saja, tak. Kalau kita tengok penduduk dunia 1/3 penduduk dunia ni dia tak cukup iodin, dan 80% daripada yang tak cukup iodin tu akan menjadi goiter. Jadi kadar dia tu tinggi. Saya akan beritahu kalau pesakit datang berjumpa saya kata kalau kita buat ultrasound tu memang 40% daripada orang yang tak tahu thyroid apa-apa tu pun dia ada bengkak sebenarnya. Tapi tak bermakna benda tu benda yang bahaya. Dan malangnya dia biasanya di kalangan wanita. Tak tahu kenapa. Kemungkinan disebabkan oleh hormon estrogen yang tinggi kepada wanita. Itu dari segi penyakit goiter itu sendirilah. Okey, saya nak masukkan hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hadis satu gol. Kita tengok beberapa hadis. Tidak ada seorang Muslim pun yang ditimpa gangguan seperti tusukan duri atau lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu dihapuskan Allah perbuatan buruknya serta diduburkannya dosa sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daunnya. Apa yang saya nak masukkan di sini ialah kalau kita punya apa-apa penyakit sekalipun lah, janganlah rasa kita ni Allah, kenapalah Allah uji aku dengan penyakit ni. Sebenarnya ujian itu sama ada untuk menggugurkan dosa atau menambahkan keimanan kita. Jadi redha,
be positif, husnuzan, sangka baik. Ya, Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Okey, teruskan. Saya bercakap berkenaan dengan iodin tadi ya. Iodin ni adalah merupakan bahan penting dalam fungsi tarot tersebut. Okay, apa yang berlaku? Saya kata kebanyakan negara, bukan negara Malaysia ya, negara mungkin di Afrika semua tu, mereka mempunyai kekurangan iodin. Di Malaysia tak ada masalah sangat sebenarnya. Sebabnya kebanyakan kita makan garam laut kan. Yang kedua, kalau kita tengok dari segi air pipe yang disediakan oleh kerajaan tu, kebanyakannya mempunyai iodine, treated water. Lainlah kalau kita minum air telaga ke ataupun air yang disuling sendiri ke, mungkin filter yang kita pakai itu akan menapis iodine. Walau macam mana pun, iodine ni banyak dalam makanan. Ya? Dan untuk negara kita, kita biasanya makan makanan laut, ikan, udang, ketan, seaweed, apa semua tu. Makanan laut ni kaya dengan iodin. Jadi bagi saya tak ada isu yang mengatakan kita tak cukup iodin. Kecuali kalau kita berada di kawasan pendalaman yang mana mungkin menggunakan air sungai, mungkin jauh daripada laut. Jadi ada kemungkinan kandungan iodin di dalam diet kita tu tak mencukupi. Ini distribution dia lah. Dekat Malaysia ni biasanya kita bukannya kawasan yang tak cukup iodin lah. Okey, ini ada banyak soalan yang ditanya kepada saya. Doktor, apa makanan yang saya tak boleh makan? Kenapa tanya tak boleh makan? Tanya boleh makan lah kan. Yang boleh makan tu banyak. Tanya tak boleh makan. Dan semua makanan yang halal itu adalah halal. Jangan haramkan makanan yang halal, ya? Kecuali dia memudaratkan kepada kita lah. Okey, ini yang biasa ditanya lah ya. Saya memang setiap kali pasien datang klinik tu memang soalan terakhir je sebelum balik. Saya tanya, Prof, makan apa saya tak boleh makan? Saya kata kayu, besi, plastik. Yang tu saya pasti tak boleh makan. Yang lain, makan je lah. Okey, walau macam mana pun makanan ni tengok. Jangan jadikan satu habit makan benda yang sama setiap masa. Makanan kita kata balance diet lah, tukar-tukar lah kan. Jangan makan kubis saja, setiap hari makan kubis. Pagi, petang, siang, malam makan kubis. Memanglah sebab kubis ni dia ada bahan yang boleh mengurangkan iodin tu diserap dari badan. Tapi kalau makan kubis sekali-sekala, makan je lah. Nak makan kimchi ke, makanlah, boleh, tak ada masalah. Ya, cuma saya kata tadi jangan jadikan suatu habit. Ya? Ubi kayu, pucuk dia yang lagi ni, orang Negeri Sembilan mungkin ada kat sini kan. Masak lomak, cili padi, pucuk ubi kayu kan. Janganlah makan dia tak hari. Masak tempoyak apa dia tak hari. Tukar-tukar. Sekali-sekala tak ada masalah. Kalau makan benda yang sama aja setiap hari, dia boleh jadi macam berkumpul dalam badan dengan kandungan yang tinggi. Okey, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampau batas padanya. Yang menyebabkan kemukaanku menimpamu dan barang siapa ditimpa kemukaanku maka sesungguhnya binasalah ia. Jadi kalau makan janganlah melebih sangatlah. Okey, penyebab lain. Itu yang kita kata berkenaan dengan makanan ya. Tapi sebenarnya yang paling banyaknya ialah kita tak tahu apa dia sebab dia. Perkataan medikal senang aja, kita panggil idiopatik. Idiopatik tu maknanya doktor tak tahu apa penyebab dia. Tapi nampak kan sophisticated kan. Tak nampaklah doktor tak cerdik kan. Nampak macam cerdik. Sebenarnya kalau idiopatik tu tak tahu penyebab dia. Sebenarnya banyak penyakit kita tak tahu penyebab dia. Tapi kalau ada dalam keturunan, katakan mak kita ada bengkak thyroid, bapa kita ke ataupun tok nenek mak saudara ke, kemungkinan dapat tu lagi tinggi. Jadi orang yang ada keluarga berada thyroid tu, bengkak thyroid tu ada kemungkinan juga. Yang lain-lain ni tak banyak sangatlah ya, macam radang thyroid ni memang ada tapi taklah se-common yang bengkak biasa ya. Okey, hyperthyroid. Hyperthyroid ni nanti kita tengok tanda-tanda dia. Ada beberapa jenis lah. Kalau doktor beritahu kata kita ada hyperthyroid tu tak semestinya satu jenis. Ada beberapa jenis. Yang antara dua yang common lah. Satu kita panggil Graves' disease. Yang kedua kita panggil toxic goiter.
Okay, yang ni yang orang takut ni, kanser. Saya letak usia kat situ. Biasanya kita bercakap pasal kanser ni orang tua. Tapi dalam thyroid ni berbeza. Dalam thyroid, kanser ni yang biasa berlaku pada usia muda. Belasan tahun, 20-an. Kadang-kadang kita ingatkan tak ada apalah kan, sebab saya muda lagi takkan dah dapat kanser kan. Ada bengkak, biar je lah. Bila biar macam tu masalah je. Sebabnya kanser ni dia tak sakit. Okey, dua jenis kanser yang utama lah dalam thyroid, papillary dengan folikular. Cuma folikular ni dia lebih berusia sikit, dalam 30 ke 40 tahun. Ini kanser keturunan, medullary. Tak banyak tetapi ada. Dan cara rawatannya berbeza dengan yang lain. Yang paling tak nak yang ni, yang last ni, anaplastic thyroid. Tapi biasanya dia akan orang yang lebih berusia akan dapat. Mungkin ialah semua orang akan meninggal suatu masa nanti kan. Kalau dah dapat umur 70, 80 tahun tu mungkin dah tiba masa dia lah kan. Jadi penyakit yang anaplastic thyroid ni memang buat masa sekarang tak ada ubat. Kita boleh cuba tapi tak ada ubat yang betul-betul berkesan, dan biasanya sakit akan meninggal dalam masa 2-3 bulan daripada mendapat tahu kanser tersebut. Doakanlah supaya tak dapat penyakit macam ni ya. Okey, ini dari segi usia, saya kata tadi kebanyakannya pada usia yang lebih muda, okey, 20 ke 30 tahun, 40 ke 50 ya. Kalau yang makin berusia tu makin menakutkan jenis kanser dia. Okey, tanda-tanda. Tanda-tanda thyroid ni dia tak sakit. Itu yang masalah paling besar. Orang kata ada kawan beritahu bengkak tapi tak sakit pun doktor. Itu yang masalah dia. Kalau sakit tu biasanya tak bermasalah sangat. Kanser ni kalau dah teruk baru sakit. Peringkat awal dia tak sakit. Jadi banyak yang datang sebab dia kata kawan tegur, cosmetic reason. Okey, lepas tu dia membesar perlahan. Kalau kanser sekalipun, dia membesar dengan perlahan. Jadi kata takkan kanser. Doktor dah 3-4 tahun dah saya ada. Ya, tapi kanser dekat thyroid ni dia bukan jenis yang membesar dengan cepat. Bukan macam yang anaplastik tadi. Okay, ada yang kata susah menelan. Kebanyakannya susah menelan ni bukan disebabkan oleh bengkak. Tapi kita punya mental, pemikiran kita. Bila dah ada bengkak kat situ, rasa macam tersangkut lah, tak lepas lah. Tapi yang sebenarnya, kebanyakannya dia tidak menekan saluran makan. Terganggu pernafasan boleh jadi, terutama kalau dah besar. Biasanya orang sebelah yang akan komplain. Kenapa lah awal saya ni makin teruk berdengkur? Mungkin sebab gemuk kan, tapi mungkin juga disebabkan oleh thyroid tadi. Okay. Perubahan suara, suara ni serak lah. Kalau benda yang bahaya, kanser semua tu, dia mula makan urat suara. Yang pertama dia serak. Bukan serak biasa. Saya bercakap banyak ni pun kejap lagi serak dekat suara. Rezeki tak bagi air lagi ni. Air ada tapi tak kurang lagi. Kalau bercakap banyak pun serak. Tengok bola pun serak kan. Tapi kalau serak yang disebabkan oleh kanser thyroid ni, dia serak dan tersedak minum air. Boleh test tengok. Test tengok. Tersedak ke tidak? Kalau saya serak dan tersedak tu tak betul lah tu. Cuba. Okey, tak tersedak. Okey, so serak dan tersedak. Kenapa? Kerana peti suara tu dah paralyzed. Disebabkan oleh kanser. So itu tanda-tanda tu kalau ada memang wajib pergi ke hospital. Jangan simpan. Ya. Walaupun selepas tu dia mungkin beransur baik. Itu sebab lain ya. Okey, jadi bila ada bengkak, ujian darah hanya untuk fungsi. Untuk bengkak, kena buat at least buat ultrasound. Gambar sebelah tu kan. Ada gambar tu. So ultrasound akan memberikan tahu kat kita sama ada betul ada bengkak ke tidak, bengkak air ke, bengkak daging ke, bengkak yang suspek kanser ke tidak. Kalau kita rasa suspek kanser, barulah kita buat ujian selanjutnya. Kita buat biopsi, needle, cucuk. Macam ambil darah biasa je sebenarnya. Cucuk dekat lengan pun boleh. Tapi yang ni cucuk kat leher, itu yang orang takut sikit. Sikit je sebenarnya.
tanya banyak pun. Doktor cakap senang je, betul senang je tu. Jadi daripada ujian itulah nanti baru kita dapat tahu penyakit sebenar dia. Okey, ada juga yang pergi-pergi saja-saja pergi buat X-ray, tengok ada bengkak kat dalam. Ini dia panggil retrosternal. Ni pun tak ada tanda-tanda ni, daripada X-ray je nampak. Okey, ini dari segi fungsi. Kalau kita buat ujian darah, kita kata kita akan dapat tahu masalah fungsi, bukan masalah bengkak. Masalah bengkak kena buat ultrasound dengan needle biopsi tadi. Untuk fungsi kita buat ujian darah. Kalau dia tinggi kita panggil hyperthyroid. Hyperthyroid macam mana? Banyak bercakap. Dia ni kenapa lah cakap tak berhenti-henti. Tengoklah hormon dia pokok salah. Yang kedua, kurus. Kurus badan. Saya pun cek darah saya sebenarnya. Saya ingatkan saya hyperthyroid dulu. Dulu saya kurus lagi. Sekarang ni whisky sikit kot. Whisky pun whisky buat saya. Dulu saya lagi kurus. Jadi makan banyak. Wife saya kata makan banyak tapi kurus. Suspend saya dulu. Tapi saya test darah saya normal. Lepas tu satu lagi dia mudah rasa panas. Balik rumah aja pasang aircon tu macam winter dekat London. Minimum 16. Orang lain semua okey, dia rasa tak cukup. Nak aircon lagi. Itu tanda-tanda jugalah. Siapa yang suka pasang aircon kat rumah boleh cek darah tu. Okey. Kulit lembap berpeluh tuan-tuan. Dia kalau hyper ni dia macam kita takut hantu lah kot. Kalau tak takut hantu tak tahu pula. Macam kita nak pergi exam lah. Nak pergi interview ke kan. Macam tu lah rasa dia. Itulah hyperthyroid. Jantung laju, berpeluh apa semua kan. Nak pergi bilik air lah, nak terpincing, nak berberak lah kan. Tu antara tanda-tanda dia lah. Macam tu lah hyper tu. Okay, yang ni rambut gugur, kerinting sikit, dia nipis rambutnya, rasa gementar, jantung laju. Ini jantung laju. Macam takut lah, macam takut. Okay, so gangguan emosi, mudah marah, gelisah, apa-apa sikit menjerit je kan. Siapa yang wife suka marah ke, husband suka marah, kita cek darah. Satu lagi gelisah nak tidur. Gelisah nak tidur ni sebenarnya tak semestinya thyroid ya. Kebanyakan gelisah nak tidur ni sebenarnya stres kat kerja pun gelisah kan. Ya. So tanda-tanda dia ni tak spesifik. Benda lain pun boleh. Jadi until kita buat test darah tu kita tak tahulah. Jangan always blame thyroid. Semua asyik masalahkan thyroid. Kesian kat thyroid tu, dia tak berdosa pun. Okey. Kalau kita tak berjaga-jaga, dah dapat tanda-tanda itu tak nak pergi ujian ya? Ataupun dah buat ujian, tak nak ambil ubat, itu bahaya. Itu sangatlah bahaya. Dia panggil thyroid storm, krisis thyroid. Ini boleh membawa maut. Sebenarnya dari segi observation saya lah yang meninggal masalah thyroid ni sebab tidak mendapat rawatan. Kan dia takut nak pergi hospital, cuba tu, cuba ni, ambillah jamu tu, jamu ni, suplemen sana sini. Akhirnya terjadi masalah ni dan pingsan, tak dapat diselamatkan ya. Ni masalah yang paling besar untuk orang yang hyperthyroid ya. Okey, hypo ni dia jadi macam orang malas. Tak cukup energi. Ya. Rasa sejuk, gerak sembelit, depres, senyap, duduk diam aja. Tak ada duduk kat rumah, tak nak bergerak. Lepas tu malas nak berfikir. Banyak benda. Banyak benda ini yang berlaku. Ini tanda dia lah. Ya. Muka dia jadi gemuk. Siapa orang perempuan tak suka gemuk kan? So jaga-jaga lah. Kalau nampak gemuk tu, cek dulu thyroid. Saya ni hypo ke apa? Kalau malas pun sama. Malas pergi kerja, cek thyroid. Tak adalah maksud saya macam tu ya. Mudah penat, kurang selera makan. Tak makan tapi buat badan naik. Sebabnya metabolisme kita turun. Bila kita punya metabolisme rendah, kita tak membakar lemak-lemak kita kan. Itu yang jadi cepat gemuk tu. Yang paling obvious jelas tu rambut lah ya. Bila mandi tu banyak gugur apa semua kan. Tu antara tanda-tanda. So kalau hypo ni bila dah dirawat jadi lawa pula tu kan, tengok gambar.
Okey, jadi ujian darah ujian darah. Saya tak tahulah dalam sekarang ni ramai yang buat ujian medical screening. Kita pun ada buat medical screening di UKMSC kan. Kita ada package executive screening tu, memang dalam tu memang kita dah masukkan sekali test untuk thyroid. So kalau dos yang ada kemampuan lah, mungkin setahun sekali tu. Sebab kita tak tahu perubahan tu, kadang-kadang kita blame kita semakin berusia, kita jadi makin letih, sebenarnya kita hypothyroid. Ataupun kita kata kita stres kat kerja, kita sebenarnya dia hyperthyroid kan. Tapi kita tak tahu kecuali buat ujian. Doktor sendiri pun kalau tengok pun akhir-akhirnya dia akan buat test juga. Ujian antibody ni tak rutin, bergantung kepada kes lah. Saya tak nak detail kat sini lah. Okey, ultrasound saya dah beritahu tadi. Jangan takut ultrasound ni dia tak ada radiation, bukan macam X-ray, CT scan apa semua tu. Yang tu ada radiation, itu mungkin kita kena berhati-hati juga. Kalau tak perlu tak payah buat kan. Ultrasound ni nak buat setiap hari pun boleh, tapi janganlah buat setiap hari. Jadi daripada situ kita boleh tengoklah sama ada benda ni kita suspect cancer atau tidak. Ni yang biopsi tadi. Dan taklah takut sangat kan, cuba tengok jarum dia taklah besar. Lebih kurang je. Kadang-kadang kita boleh, kalau bengkak sis tu kita boleh sedut keluar semua sekali. Lepas tu terus hilang bengkak dia. Bergantung kepada penyakit lah. Ada yang pakai ultrasound, ada yang pakai biasa saja. Okey, rawatan secara umum rawatan ni kalau kita test darah, kita tengok tak cukup thyroxine, hypothyroid, kita akan bagi thyroxine ubat. Boleh nak cuba makan makanan mengandung iodine, tapi lagi senang makan thyroxine. Kan? Thyroxine pun hanya dos dia. Kenapa nak susah-susah makan makanan yang gitu, makan ketam, udang, sabur berkilo-kilo memang sedap, tapi kolesterol akan naik nanti kan. Ambil aja thyroxine. Kalau terlebih hormon, kita bagilah ubat anti thyroid kan, ada mecamizole, thyroxine, propranolol. Nak turunkan dengan pakai suplemen makan cabbage setiap hari, habis cabbage Campbell Highland. So ubat ada, tak susah ubat dia. Okey, untuk yang hyperthyroid, kalau dah terasa susah sangat nak makan ubat, boleh pergi rawatan radioiodin. Cuma radioiodin ni sebab dia radioaktif, mungkin ramai yang takut lah. Jadi yang ni kita tengok case by case lah. Biasanya kita buat ni kalau thyroid tu tak bengkak, dan kita boleh bagi radioiodin. Tapi kalau jenis yang thyroid bengkak tu kita tak galakkan sangat. Sebab radioiodin yang kita kena bagi ni tinggi. Bila tinggi ni tak berapa bagus lah Sebab rawatan kanser tak kisah radioiodin ni, sebab memang dia dah ada kanser. Jadi radioiodin ni kena bincang lah dengan doktor yang merawat. Oh, ada lagi. Okey, sabda Rasulullah. Okey, yang ni berkenaan dengan hadis yang bila Rasulullah menegur sahabat yang menanam kurma. Poin dekat sini adalah untuk kita kena tanya orang yang lebih pakar berkenaan apa-apa penyakit. Okey, ini yang saya biasa buat lah ni, pembedahan. Bukan semua kes perlu dibedah. Itu perkataan pertama saya nak letak. Tak bermakna ada thyroid kena bedah. Jumpa doktor dulu, cek dulu, dah buat ultrasound, dah buat biopsi. Kalau bukan kanser, boleh bincang. Tak semestinya benda tu perlu dibuang. Ni ada 1.5 cm. Saya takut kanser doktor. Doktor cakap apa buat test? Doktor kata bukan kanser. So siapa yang nak dengar? Nak dengar doktor kan? Dengan you cakap kan? So tak semestinya pembedahan. Kena ada sebab dia. Yang banyaknya ialah datang sebab dia kata nampak tak cantik. Kena fikir bila kita operate ada parut. So kena fikir juga. Mana yang lagi teruk, parut tu ke ataupun kalau bengkak besar logik lah, tapi kalau bengkak kecil nampak sikit-sikit je ataupun pakai tudung apa semua kan, yang nampak suami je. Jadi kalau benda tu tak berbahaya, tak payahlah. Okey, kalau simptom ada, yang ni dah kena buang lah. Susah menelan, saya kata tadi kan, gangguan pernafasan ataupun doktor kata mungkin kanser. Sama ada sebab dia bengkak tu yang cepat ke ataupun ultrasound tu doktor rasa tak happy sangat
dan ataupun biopsi pun kata ada sel-sel yang tak normal, yang tu mestilah kalau doktor dah kata kena operate tu, dengar je lah. Jangan pula doktor kata dah operate, tak nak operate, yang doktor kata tak payah operate, dia nak operate. Itu yang susah lah. Jadi doktor tak ada kerja. Rawatan ubat tidak berkesan. Kadang-kadang kita bagi ubat tapi susah nak kontrol dengan ubat, jadi kita juga galakkan operation lah. Okey, cara pembedahan. Siapa yang takut tutup mata, siapa yang berani boleh buka mata tengok. Okey. So, ini cara konvensional. Parut tu bergantung lah. Ada orang kalau datang bengkak besar, besarlah parut dia. Kalau bengkak kecil, kecil lah parut dia. Ada pun setengah doktor suka buat parut besar, ada setengah doktor suka buat parut kecil. Tu pandai-pandai lah ya. Okey, apa-apa operation tak mungkin tidak ada komplikasi. Parut tu bergantung. Setengah orang parut dia tu jelas dia panggil keloid. Tapi itu bergantung berkulit orang masing-masing lah. Ada setengah tu tak nampak, bukan sebab doktor terror pun sebenarnya, sebab kulit pesakit tu. Okey. Komplikasi lain, kurang kalsium boleh jadi juga. Kalau terutama kalau buat total thyroid, buang ke semuanya, kadang-kadang boleh. Serak suara, ini kadang-kadang kita tak tahu ya. Dah buat segala-gala, tengok urat suara semua okey, tapi suara serak juga. Ya. Okey, cara pembedahan. Ini pembedahan sekarang ni biasanya dia tak pakai benang, ini pakai alat-alat. Ini kadang-kadang ni menimbulkan masalah juga dari segi kos tambahan lah ni ya. Tapi kalau yang ada insurans tu tak ada masalah sebab ini cover by the insurance. Ni banyak membantu doktor lah. Boleh nak buat cara lama, mungkin kalau cara lama 4 jam, cara guna alat ni kurang kepada 3 jam kan, jadi cepat sikit. Okey, mini thyroid. Okey, kalau ini kita buang, kita pakai 2 ke 3 cm parut dia untuk thyroid yang kecil. Kurang ke 5 cm, kita boleh buat parut yang kecil. Ataupun, ini gambar dia lah. Okey, ini berkenaan dengan suara tadi ya. Saya, kalau tengok gambar saya garang aja. Bukan garang tu, tengah tension lepas operation. Kita di UKMSC ni, sebenarnya kita yang pertama di Malaysia, yang sebenarnya yang pertama juga di Asia yang menggunakan teknik nerve monitor ni. 2012 kalau tak silap saya. Masa tu saya pergi ke Jerman dan balik daripada sana tu saya dah melatih lah. Saya rasa kebanyakan hospital besar di Malaysia dah ada lah kemudahan ni. Jadi kita menggunakan continuous intraoperative nerve monitoring ni, maksudnya kita akan memantau fungsi thyroid sepanjang pembedahan. Kalau sebelum ni bila kita buat operation kita hanya kenal dengan mata kita. Nampak senang lah kan, tapi dah masuk operation sebenarnya urat saraf ni taklah senang nak jumpa, nampak macam urat darah apa semua. Jadi pengalaman lah yang mengajar kita yang mana satu urat saraf. Dan jadi dengan cara nerve monitor ni kita boleh test tengok. Kita tekan tu ting 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 bunyi, oh ini urat suara. Jadi saya nak kata 100% tu tak boleh, kita manusia. Bagi saya kata mungkin tak sampai 1% ya, yang akan mendapat kerosakan. Masih boleh berlaku kerosakan, tapi risiko dia tu terlalu rendah. Sebenarnya kajian dah banyaklah dibuat berkenaan dengan ni di seluruh dunia lah. Cuma di Malaysia ni tak semua tempat lah ya. Saya tahu kebanyakan hospital besar di Kementerian Kesihatan ada, tapi nak kena minta lah, tanya dengan pakar sebab kos ni tidak ditanggung oleh pihak kerajaan. Macam extra cost lah ya. Insurans tak ada masalah, tapi kalau kaki tangan kerajaan mereka boleh claim balik daripada JPA. Kos dia lebih kurang 2 ke 3 ribu lah extra ya. Tapi bergantunglah, bagi saya kalau orang yang memang sangat perlukan suara, contohnya penyanyi, qari Quran, pengacara kan, lecturer macam saya perlu suara. Kalau tidak nanti petang-petang tak ada suara, susah juga. Ataupun cikgu nak menjerit. Kalau isteri-isteri yang suka menjerit, saya suka potong urat suara dia bagi kurang dosa. Kurang dosa supaya tak menjerit kepada suami. Tak adalah gurau je.
saja petang-petang kalau dia nanti mengantuk. Okey, ini prinsipal dia. Okey. Cara lain kita kata remote access surgery. Ini maksudnya parut tak ada di leher. Parut berada di jauh daripada leher. Jadi orang yang bila dia pakai baju low cut ke semua tu kan, V shape ke, tak ada parut. Kita buat parut di ketiak. Yang ni memang kita ada buat di UKM. Di tempat lain pun ada, bukan UKM saja. Di tempat-tempat lain pun ada. Cuma bergantung lah, tak semua kes sesuai. Kalau dah besar sangat, tak boleh juga, susah juga. Kalau kanser pun kita tak galakkan sebab operasi ni lebih complicated. Jadi lebih tertumpu kepada orang yang memang masalah dia tak nak parut. Cuma ke teknik ni dari segi penggunaan alat yang untuk mengesan suara tu tak boleh, susah kita nak pakai. Jadi risiko untuk rosak suara tu tinggi sikit lah bandingkan dengan cara yang konvensional tadi. Yang sebelah kanan saya tu ini yang terbaru lah, Toeva ni. Toeva ni adalah pembedahan thyroid yang dikeluarkan melalui mulut. Di Malaysia pun ada beberapa orang yang melakukan pembedahan ini. Saya tak belajar lah yang teknik ni. Tapi adalah beberapa orang yang telah belajar yang berjaya melakukannya. Nak kena shop around lah cari kalau nak teknik yang macam tu. Okey, ini parut dia lah. Ini parut dia tak ada kat leher lah. Kalau yang cara yang melalui ketiak tadi. Okey, saya dah nak habis dah untuk saya bercakap ni. Apa yang perlu dibuat? Okey. Diet ni makan aja apa-apa. As long as seimbang tu okey aja. Untuk function saya kata tadi, kita buat test lah, test darah. Datanglah kot. Datang tengok di mana-mana hospital lah. Kalau kami kat sini pun ada. Boleh buat tarot test tu. Okey, ujian saringan ultrasound. Ada yang propose supaya diadakan ultrasound. Sebenarnya yang saringan ultrasound ni dilakukan banyak di Korea dengan Jepun sebab pertamanya ialah kadar kanser mereka lebih tinggi berbanding dengan kita. Kita ni tak tinggi. Jadi dari segi cost efektif tu mungkin tak berbaloi kot kalau kita nak buat, kecuali kalau dah ada bengkak. Yang tu lain lah. Okey, ada tak ujian saringan darah untuk kanser thyroid? Tak ada. Dah ada kanser, ada ujian dia. Untuk memantau kanser, ada ujian dia. Tapi belum dapat kanser, ujian darah tak ada. So jangan tertipu lah dekat situ. Okey, saya rasa itu saja yang saya nak berceloteh lah kot. Okey, berceloteh. Jadi saya sekarang ni, saya rasa lebih sesuai kalau kita ada sesi itulah nak tanya apa ke. Saya cuba jawab lah mana yang saya mampu. Okey, baik. Terima kasih Prof. Okey, saya selitkan sedikit iklan dekat sini. Ini iklan daripada UKM Specialist Center sendirilah. Okey, untuk makluman pada para pendengar, para penonton hari ini, kita akan adakan satu sesi live FB juga pada bulan Februari nanti, pada masa yang samalah, insya-Allah pada hari Jumaat pukul 3 petang insya-Allah. Kali ini kita akan bawakan satu topik yang menarik berkaitan dengan pembedahan ENT, ear, nose and throat. Kami akan bawakan Prof. Goh BC, seorang pakar pembedahan ENT di UKM Specialist Center. Cukup sekadar itu sebab tajuk ataupun detailnya kami belum finalize lagi. Cuma kemungkinan kami ingin ajak anda untuk bersama-sama follow dan like page UKM Specialist Center supaya anda tidak ketinggalan untuk mendapat info-info serta mendengar ceramah-ceramah kesihatan, perkongsian daripada konsultan-konsultan seperti yang kita adakan pada hari ini. Hari ini kita bawakan anda bersama Prof. Dr. Rohaiza Muhammad, pakar pembedahan endokrin dan payudara, bercerita tentang topik thyroid. So bagi anda yang dah terlepas apa yang Prof cakap tadi, berceloteh, bergurau dengan anda tadi, jadi jangan risau kerana video ini akan sentiasa berada dalam Facebook page kami dan insya-Allah kami juga akan download dan uploadkan video ini ke dalam YouTube channel kami.
YouTube channel kami adalah UKM Specialist Center. Alright, bercerita tentang thyroid. Yes, di UKMSC juga kami ada package-package yang tertentu yang dimasukkan dalam executive screening package UKM Specialist Center. Di sana memang dah termasuk tes-tes untuk thyroid juga ya, tes-tes darah. Alright, jadi kita nak raikan soalan-soalan. Sebelum kita nak raikan soalan-soalan ni, kami invite anda untuk like post ini ya, live ini. Boleh like Facebook saya juga. Ya, okey. Boleh juga like post Facebook page Prof Raizak. Okey. Anda pergi cari type nama je, Raizak, nama je. InsyaAllah jumpa lah ya. Unik, saya seorang je kot Raizak dengan K kot. Okey, jadi kita raikan satu persatu. Okey, seperti yang saya dah komen pada ruangan tadi. Prof mungkin boleh tengok pada skrin ya. Soalan-soalan. Yang mana? Minta. Ya, terus ya, nanti dia akan keluar. Okey, kita raikan soalan yang pertama ya, Doktor. Ini soalan daripada Rizky, tolong baca kot. Ya, Nik Syamila, Nik Maslan. Doktor, baby saya hypothyroidism sejak lahir, sekarang makan ubat thyroxine. Adakah anak saya akan bergantung dengan ubat ini seumur hidup? Okey. So bergantunglah, sebenarnya bergantung kepada jenis penyebab kepada hypothyroid tersebut. Kalau hypothyroid itu adalah benda yang sementara, memang doktor akan pantau. Mungkin saya tak tahu penyakit sebenarnya. Mungkin kalau disebabkan thyroid itu belum membesar, jadi bila kanak-kanak itu membesar, thyroid itu membesar sama dan akan menjadi cukup. So kalau menjadi cukup dan tak perlu lagi ambil thyroxine kan. Tetapi biasanya kalau benda macam tu dia sekejap tu, sementara tu kita boleh nampak lah dalam masa sebulan dua tu dah berkurang. Tapi kalau jenis penyakit, contohnya setengah kanak-kanak tu dilahirkan dengan tanpa thyroid. So kalau macam tu memang terpaksa lah. Ataupun dia dalam badan dia ada benda yang merosakkan thyroid dia. Yang tu dia terpaksa ambil. Kalau dah macam tu, kemungkinan besar tu sepanjang hayat. Sebenarnya tak susah ya, sebabnya dia kalau orang takut bila makan ubat, takut kesan sampingan lah, sakit buah pinggan lah, apa benda kan. Tak. Bukan. Kalau kita ambil ubat ni untuk menggantikan hormon yang tak ada, tak ambil tu bermasalah. Ambil ubat tu untuk menghilangkan masalah. Cuma itulah, kebanyakan orang bila dengar ambil ubat ni, dia takutlah ubat ni takut ada kesan samping. Betul. Kalau ambil berlebihan tak mengikut syarat dia, betul. Thyroxine pun sama, kalau tak ambil berlebihan tak elok. Tapi kena pantau. Saya rasa itulah yang saya menjawab. Okey, so harapnya jawapan yang diberikan oleh Prof tadi menjawab soalan daripada Nik Syamila ni. Maksudnya terima kasih ya Puan. Harapnya Puan masih setia bersama kami dan mendengar jawapan daripada Prof tadi. Kalau anda masih bersama kami, Puan mungkin boleh tinggalkan komen sedikit. Terima kasih Prof ya. So kami notified dekat sini. Kami memang memantau komen-komen yang kami terima dekat sini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Prof. Saya hypothyroid. Hyperthyroid. Ya, hyperthyroid. Ini terlebih hormon. Okey, baru kena 4 bulan. Baru jumpa dengan pakar 20 hari bulan 1. Doktor cakap thyroid saya darah tak okey, jadi tambah dos. Dah 3 bulan. Cek sama tak? Apa perlu saya buat? Kena makan ubat sampai habis ke? Okey, hyperthyroid ni saya kata ada banyak jenis. Kalau yang paling biasa tu yang grave disease. Grave disease ni bengkak dia tak besar sangat ataupun tak bengkak langsung. Dia fungsi aja yang tak normal, hormon dia tinggi. Kalau jenis yang bengkak dan hyperthyroid, yang tu dia panggil toxic goiter. Yang tu lainnya. Kalau grave disease ni kebiasaannya peringkat pertama kita nak cuba kawal dahulu dengan ubat. Jadi kita akan pantau dari masa ke semasa. Biasanya 2 ke 3 bulan sekali doktor akan jumpalah untuk cek darah, nak adjust ubat tu untuk mencari dos yang sesuai.
Bila kita dah dapat dos yang sesuai, kita akan teruskan selama sekurang-kurangnya 12 bulan makan ubat. So jangan berhenti awal. Kalau dah dapat diagnosis tu, memang kena makan sekurang-kurangnya 12 bulan. Dah habis 12 bulan atau setengah, doktor akan tunggu lagi sampai 18 bulan, barulah dia stop ubat. Biasanya untuk kita decide stop tu, ubat tu kita makan dalam 1 biji je, 5 mg ataupun 2 biji. Kalau dos tu masih tinggi, kemungkinan besar untuk stop ubat tu tak berjaya. Maksudnya kalau kita stop, dia benda tu akan berulang balik. Itu kalau untuk grave disease. Tapi kalau toxic goiter yang jenis bengkak tu, biasanya kalau makan ubat akan berkekalan. Dia tak boleh baik sendiri. Dia tak boleh baik dengan makan ubat. Maknanya perlu rawatan susulan, sama ada yang kalau grave disease tu rawatan radioaktif. Kalau yang toxic goiter tu kebanyakannya akan menjalani pembedahan. Tak semestinya, ya, kalau sanggup makan ubat boleh. Dia ubat ni kalau obat antitirot, kalau pada dos yang rendah tu 5 mg, 5 mg, 10 mg tu dia tak bahaya sangat. Tapi kalau dos yang tinggi tu kita runsing lah, nak kena pantau sikit lah, takut ada kesan sampingan daripada ubat tu. Itu kena bincang dengan doktor lah. So jangan runsing, teruskan makan ubat dulu. Memang biasanya 2-3 bulan sekali doktor akan pantau, tak akan bagi nasihat dari masa ke semasa lah. Jadi dalam kes yang ini memang Puan Salisa perlukan follow up dengan doktor lah. Wajib follow up, jangan berhenti gitu aja. Kalau saya kata jadi tarot storm nanti susah nanti. Dan banjir. Okey, Mak. Ada lagi soalan-soalan yang lain, ya. Jadi terima kasih pada mereka yang telah komen, tinggalkan soalan pada kita. Kita akan raikan satu persatu. Dalam masa yang sama kami pelawak anda untuk like dan follow page UKM Specialist Center supaya anda dapat dari masa ke semasa menyaksikan perkongsian ilmu daripada doktor-doktor pakar UKM Specialist Center. Macam saya cakap tadi, bulan depan Februari kita akan bawakan Prof. Go BC untuk bercerita tentang topik yang menarik juga berkaitan dengan ENT, insya-Allah. Okey, biasanya UKM Specialist Center akan mengadakan sesi live sebegini pada hari Jumaat pukul 3 petang. Tapi bukanlah setiap minggu ya, Prof. Okey. Banyak kerja lain. Ya. Okey, mana soalan seterusnya? Okey, so ini soalan seterusnya. Jika ada hyperthyroid multinodular goiter disease, bolehkah mengandung atau tidak digalakkan? Saya rasa topik ni agak menarik juga. Saya ingat ini soalan yelah, sebab penyakit pun penyakit perempuan kan. Orang lelaki boleh mengandungkan orang lah. Okey, soalan mengandung ni macam ni lah ya. Kalau untuk multinodular goiter yang tak ada masalah dengan hormon, yang tu tak ada masalah sangat, cuma semasa mengandung tu bengkak tu akan membesar. Jadi kalau nak berlaku masalah pun semasa mengandung. Nak kata tak digalakkan sangat bergantung pada kes lah ya. Kalau bengkak besar sangat tu kita kata takut berlaku apa-apa komplikasi kan. Untuk yang jenis hyperthyroid ni, grave disease ke toxic goiter ke, bukan tak boleh mengandung, tapi kalau anak dah 5-6 tu cukup lah kot kan. Tapi kalau yang belum ada anak tu, biasanya dia akan jadi susah untuk mengandung kalau hormon tak terkawal. Saya pernah ada seorang cikgu, saya tak tahu dia dengar kat sini ke tidak, cikgu daripada Kelang. Saya ingat lagi dulu, dia pertama kali dia datang, dia baru lepas berkahwin. Masa tu dia ada grave disease, saya bagi ubat. Saya kata okey, lepas ni makan ubat, kita nak tengok lah. Oh, datang, the next time datang, Prof, saya dah mengandung. Oh, okey, alhamdulillah, mengandung je lah. Okey, bila mengandung dengan mengambil ubat thyroid tu, anti-thyroid tu, penjagaan tu kena lebih teliti daripada biasa. Jadi tak pelik lah kalau you pergi jumpa dengan doktor, kata kenapa you mengandung ni, you dah tahu ada penyakit thyroid. Sebab banyak kerja sikit lah. Bukanlah bermakna tak boleh, boleh mengandung, tapi doktor nak kena jaga dengan teliti sikit. Sebabnya kalau thyroid tu tak terkawal semasa mengandung, dia ada kesan kepada kandungan kan? Bukan bermakna tak boleh, kan? Kalau belum ada anak teruskanlah ya? Cuma saya kata tadi, kalau mengandung kena rujuk awal. Kat sini kita ada lah
yang kita ada sediakan. Kita ada combine klinik kita dengan pakar endocrine, dengan pakar obstetrik ya. Jadi mereka ni akan pantau lebih teliti. Biasanya dia akan jumpa, kalau biasa lambat-lambat sekali, kalau dengan penyakit TAP ni sebulan sekali dia orang nak kena check tengok darah apa semua lah. Nak pastikan tak ada masalah kepada kandungan ya. So bukan tak boleh ya, bukan tak boleh, bukan haram bukan haram, tapi kalau tak terkawal memang susah nak mengandung. Dia dah terkawal tu, lepas tu cikgu tu saya dah plan untuk buat operation. Okey, dia kata tunggu lepas bersalin semua okey, kena kontrol balik, lepas kontrol mengandung lagi. Ya Allah, saya kata berapa kali ni, rasa dia sampai 3 orang kena apa, lepas tu body start untuk operation. So tak ada masalah, boleh, tetapi nak kena pemantauan yang lebih rapi lah. Okay, alright. So harapnya jawapan tadi menjawab persoalan daripada Puan Nur Amira Ajman. Gambar pun gambar kahwin, jadi betul jangan risau. Boleh. Tak ada masalah. Ya. Okey, Ada lagi? Ada soalan yang seterusnya, ada lagi? Apa dia tu? Okey, bagi yang jantung lemah, soalan daripada Titian Musang. Nama samaran dia cantik, Titian Musang ya, Prof. Bagi yang jantung lemah, bengkak jantung, adakah digalakkan operate? Okey, dia macam ni ya, saya rasalah, saya jangkakan. Dia antara kesan sampingan hyperthyroid ya, hormon tinggi tadi yang tidak terkawal, kesan akhir dia adalah dia akan melemahkan jantung. Kalau kita tak jaga betul-betul, memang dia boleh melemahkan jantung. Jadi saya jangkakanlah kat sini, dia bengkak jantung ni sebab thyroid dia, bukan disebabkan oleh penyakit lain. Okey, bila dah ada lemah jantung tu, kita nak kena tengok balik. Okey. Satu, nak tengok thyroid tu sesuai untuk dibedah ataupun radioiodin. Kita kena fikirkan sesuatu yang lebih definitif. Kan? Lebih definitif ni maksudnya kalau kita bagi radioiodin, kita bagi sampai habis semua kena bakar, hypothyroid, kita bagi thyroxine. Kan? Lepas tu, kalau thyroid pun, kalau pembedahan pun kita buat total. Kita buang semua sekali, kita bagi thyroxine. Itu lebih mudah nak kawal. Tapi kes ni kita tengok sebab bila ada lemah jantung, kita nak tengok keupayaan pesakit tu untuk menjalani pembedahan. Kalau risiko pembedahan tu terlalu tinggi, dan kita kena tengok kepada rawatan lain radioiodin. Jadi kes macam ni bagi saya kena berjumpa dengan doktor tu, kena assess, tengok betul-betul mana yang terbaik untuk pesakit ya. Sebab kita tak nak nanti kita taruh, kita buang ke pesakit, lepas operation masalah jantung makin teruk. Kita tak nak macam tu lah. Okey. So, bertubi-tubi soalan ni. Ya, banyak Prof, banyak. Kena simpan untuk tahun depan. Terima kasih pada anda semua yang bertanya. Kemungkinan kami tak dapat menjawab soalan anda semualah. Okey, tapi kami cuba yang terbaik. Kami pilih soalan yang ni macam tanya ustaz ni, kena pilih-pilih kat sini lah. Tapi kalau anda memang betul-betul rasa ada masalah thyroid, anda boleh datang ke UKM Specialist Center, bertemu sendiri, dapatkan appointment untuk boleh ambil gambar sikit, boleh ambil gambar dulu. Ya, anda boleh print screen ya, kalau guna handphone boleh print screen gambar Prof. Takut lupa, saya tak pakai mask ni sebab takut tak kenal. Okey. So soalan daripada Nadia Arsyad, ada tak jumpa kat bawah-bawah? Ya. Kita skip ni kan? Okey, kita raikan yang ini dulu kan? Okey. Okey Prof, saya nak tanya, saya pernah ada hyperthyroid sejak umur 15 tahun. 2 tahun yang lepas, 2 tahun selepas itu saya ambil radioiodin. Okey, sejak itu terus jadi hypo, tak bengkak tapi mata masih ketunjuk. Masih ambil levothyroxine sampai sekarang. Ada harapan tak thyroid saya kembali normal dan untuk mata saya kembali kepada asal? Saya bagi jawapan ringkas lah kot, tak boleh celoteh sangat kot, banyak soalan. Okey, penyakit ni adalah penyakit grave disease. Okey, sebab itulah mata tu berbontor keluar. Dia ada kaitan dengan antibody dalam badan kita. Jadi bila dah bagi rawatan radioiodin, dah jadi hypo tu, tak ada peluang thyroid itu untuk kembali baik. Maksudnya thyroxine tu kena makan sepanjang hayat.
Bagaimana pula dengan mata? Mata tu dia tak bermakna dah hypothyroid tu mata tu tak bermasalah. Untuk baik ialah kuasa Allah kan, tapi kebiasaannya tak akan jadi makin baik. Ada kemungkinan untuk jadi makin teruk sikit, ada kemungkinan. Jadi kalau mata tu kalau bermasalah, nak kena jumpa dengan pakar mata, bukan dengan pakar endokrin. Pakar endokrin dah habis dah kerja dia. Dia dah bagi radioiodin, dah bagi thyroxine, makanlah thyroxine tu sepanjang hayat. Ya, tak akan ada masalah, tapi kena makan ubat thyroxine lah. Dan mata tu jumpa dengan pakar mata lah nak untuk tengok setakat mana sama ada mereka boleh buat sesuatu atau tidak lah. Soalan kita ke soalan yang seterusnya. Saya tengok laju-laju ringkas je kita bagi jawapan ya. Okey, soalan ni mungkin jawapan dia atau tidak. Salam Prof, kalau tangan terketar-ketar tu handshaking adakah itu tanda thyroid? Orang tua pun tangan terketar. Dia tak semestinya kan, salah satu tanda dia. Biasanya lah yang saya tunjuk banyak-banyak tadi tu, kalau ada banyak kat situ tu kemungkinan tu lagi tinggi. Kan, kalau setakat tangan bergetar saja tu tak semestinya. Banyak sebab-sebab lain lagi yang menyebabkan tangan bergetar tu. Ya, kalau ada tanda-tanda lain juga, dan bolehlah buat test darah tengok sama ada hormon tu tinggi atau tidak. Okey, soalan yang seterusnya daripada Aileen Muhammad Yusof. Doktor, adakah kalau mana dia tu? Okey. Kalau sekejap. Hypothyroid, saya ada hypothyroid anak. Adakah penyakit anak ini pun boleh kena kepada anak? Penyakit. Tak semestinya tak semestinya. Bergantung kepada apa penyebab kepada hypothyroid. Kebanyakan orang dewasa yang mendapat hypothyroid tu disebabkan oleh penyakit Hashimoto thyroiditis. Dia antibody, masalah antibody dalam badan yang disebabkan oleh teorinya disebabkan jangkitan kuman virus lah. Kan? Jadi penyakit macam tu tak membawa kepada keturunan. Tapi kalau penyakit hypothyroid itu disebabkan oleh metabolisme yang defect dalam badan mak, itu ada kemungkinan diturunkan kepada anak. Jadi bergantung kepada penyebab dia. Okey, Prof, ada soalan daripada para pendengar. Saya bacakan terus, summarizekan terus soalan ni. Okey, Puan Masnida Miswan katanya dia ada masalah thyroid sebelum ni, hypothyroid, kemudian dia dah pulih setelah makan ubat semula. Okey, kemudian sekarang dia rasa macam berdebar-debar. Adakah itu thyroid itu kembali ataupun macam mana tu Prof? Okey, pulih tu saya tak pasti kat situ macam mana. Sebabnya kalau penyakit hyperthyroid, dia makan ubat, dia baik 4 tahun, memang ada kemungkinan datang balik. Kalau kita tengok dari segi statistik lah, lebih kurang 40% tak datang balik, 60% boleh datang balik. I see. So memang ada kemungkinan penyakit tu datang balik. Pergi buat ujian lah, ujian darah, nak tengok sama ada dah jadi hyper balik atau tidak. Okey, ya Puan Masnida, nasihat daripada Prof, kembali bertemu dengan doktor, dapatkan. Dia tanya tu kan, bahaya tak kalau tak makan ubat? Jangan tak makan. Kalau bermasalah thyroid, kena makan. Saya beritahu tadi kan, kalau kan thyroid storm lah dengan sakit jantung. Yang meninggal kebanyakannya sebab tu lah. Sebab thyroid storm ke ataupun sakit jantung. Ya, kita tak nak lah, dia dah sampai ke tahap lemah jantung tu. Jantung ni kalau dia dah lemah, susah nak reverse. Kan? Okey Prof, saya masih ingat ada masa kita bawakan Prof bersiaran dengan IKIM FM dulu. Ada satu soalan yang menarik, mungkin boleh diceritakan sedikit lah. Okey, ada satu pendengar ni, dia bertanya tentang suami dia yang ada masalah penglihatan akibat daripada masalah thyroid ni. Ya, jadi okey, dia sebenarnya bukanlah masalah penglihatan dari segi rabun ya. Dia masalah mata dengan thyroid ni hanya berlaku dalam penyakit grave disease yang hyper tadi. Kan, hyperthyroid yang disebabkan oleh grave disease, mata dia berbonjol keluar. Bila berbonjol keluar, dia tidur malam mata tak boleh tutup rapat. So bila mata tak boleh tutup rapat, dia terdedah. Jadi dia akan pedih, berair apa semua. Lama-lama dia boleh luka kepada permukaan mata tu. So itu masalah dia lah dengan mata. Bukannya mata jadi rabun ke apa semua ke tak. Ya. Okey, so jadi masalah thyroid ni boleh juga impact dia kepada bahagian mata untuk penyakit grave disease saja. Untuk grave disease saja. Penyakit lain tak. Okey. Kalau yang penyakit lain tak. Alright, itulah sudah 1 jam kita bersiaran hari ini Prof. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesudian Prof untuk berkongsi ilmu dengan para pendengar dan followers UKM Specialist Center.
Semoga apa yang disampaikan oleh Prof pada hari ini dapat dikongsi kepada rakan-rakan, keluarga. Semoga ia Mungkin saya boleh tambah sebelum tu, kalau Ya, Prof. sesiapa nak PM saya boleh PM ke Facebook saya juga. Saya ada masa saya jawab lah ya, saya tak janji saya akan terus jawab. Bila saya free tu saya boleh jawab, boleh PM direct kepada saya. Boleh Google tengoklah nama macam tu lah, Rohaizat Muhammad lah. Okey. Dalam Facebook Rohaizat saya. Muhammad. Okey, Facebook apa ni Prof adalah Rohaizat Muhammad seperti yang tertulis tu nama tu. Okey, so jangan lupa untuk like dan follow page UKM Specialist Center agar anda tidak ketinggalan untuk melihat, menonton, mendengar perkongsian-perkongsian daripada doktor-doktor pakar UKM Specialist Center. Seperti saya nyatakan sebelum ini, bulan hadapan Februari kita akan bawakan Prof Go BC untuk bercerita tentang masalah ENT. Okey, saya rasa sampai di sini saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.